Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua pelajar? Khabar baik. Kabar baik. Saya tengok ada yang berada di San Francisco. Okay. Welcome to Malaysia. Okay, untuk hari ini kita akan buat pembentangan secara atas talian. Perkongsian lah, dia bukanlah pembentangan sebenarnya, perkongsian. Anda pun dah cari 5 medium ataupun platform untuk belajar bahasa isyarat. Okey, apa yang kita akan buat adalah setiap kumpulan gunakan ni aplikasi share screen. Boleh nampak tak share screen di bawah tu? Mana yang pakai phone, you boleh klik tap on the apa panggil tu? On the screen and then you boleh klik share screen. Okay, share screen tu termasuklah macam phone saya rasa boleh lah kan? Nanti kita cuba. Boleh. Okay. So, boleh tak patut tak kita tunggu lagi? Berapa orang dah sekarang? 19. Oh, ramai lagi tak ada ni. Saya rasa ahli kumpulan semua dah cukup tak? Saya tengok kumpulan sendiri dah cukup tak? Cuba message dalam grup. Minta kawan-kawan tolong bangun. Dan bersedialah untuk kelas kita. Saya macam hilang-hilang. Tak apa. Okay. Macam dah. Start. Ni background yang cantik ni, you download je lah. Lepas tu masa dekat dalam virtual background tu, you gunalah background kan. Kalau perlulah, kalau tak perlu. Saja. Kena download. Okay. Boleh kita mulakan tak? Sebab saya rasa nanti lama. Tak sempat nak habis. Okay, kumpulan mana nak buat dulu? Kumpulan saya. Okay, silakan. Saya share screen. Siapa ahli kumpulan Saya ambil markah tau. Ahli kumpulan. Kumpulan berapa nama? Kumpulan nombor? Kalau nombor berapa? Siapa ahli? Ahli? Ali. Betul. Okay, Siti Nur Anis. Okay. Nur Anis. Amanah dengan Fazata. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan saya ingin membentangkan tentang analisis medium belajar bahasa isyarat atas talian. Medium yang pertama, saya sendiri yang cari dalam Instagram. Nama medium tu Lebanese Sign Language. Dalam akaun ni, pemilik pada akaun tu mengajar bahasa isyarat dan sebabkan pemilik akaun tu orang Lebanon dan orang Lebanon biasanya guna bahasa Arab, jadi dia ajar bahasa isyarat dalam bahasa Arab. Dan bagi saya dia punya Instagram menarik sebab boleh dikatakan setiap post dalam Instagram tu semua dia ajar bahasa isyarat. Dan bahasa pengantar yang dia guna pun bahasa Inggeris lah. Jadi saya rasa boleh je kalau nak belajar sebab kita senang nak faham apa yang dia nak sampaikan. Nanti boleh cek lah dalam Instagram. Teruskan je. Okey, itu sahaja. Okay, next. Dia ni tak pekak lah kan? Dia sebenarnya orang pekak juga. Tapi macam mana dia cakap bahasa Inggeris?
dia tak adalah bercakap sangat. Dia macam just guna bahasa Inggeris tu bila dia nak guna sign language je. Okay. Just macam contoh dia nak sign language tu man, dia just sebut man je. Yang lain dia tak sebut lah. Itu je. Okay, saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Okay, seterusnya ialah daripada Facebook, Ismail Sujuk. Dia ni adalah individu yang pekat dan bisu. Dia ni juga campuran antara Melayu dengan Thailand. Dalam kebanyakan video dia, dia bercakap dengan anak dia. Dia macam bersembang dengan anak dia tapi guna sign language. Ada juga dia bercerita macam cerita hantu, dia menyanyi tapi guna sign language. Tapi rasanya dalam video ni macam tak sesuai lah untuk belajar sign language sebabnya video-video dia tak ada pun tulis subtitle. So kalau orang individu biasa yang tak tahu sign language tak akan faham lah apa dia cakap. Itu je lah daripada saya. Boleh ke kita click on some of these examples? Tak boleh. Maksudnya? Jadi kita buka video dia sikit. Macam nak buka. Video tak boleh buka Sebab ni gambar Gambar macam siapa yang share screen ni mungkin boleh click on Facebook dia ke, buka Facebook dia daripada ini page kan, later. Bersedia je lah. Cuba buka dekat phone ke kan, kalau guna phone, buka Facebook dia melalui phone kita. Maksudnya masa kita share screen tu, kita share website lah kot ataupun share aplikasi Facebook. Boleh ke? Faham ke? Kita cuba. Saya pun saya tak ada Facebook. Tapi ni, siapa yang bentang ni? Nabila Nabila share lah. Saya stop share. Later lah yang mana-mana yang 5 tadi. Yang pertama tadi pun maybe boleh try buka. Nantilah later after 5 ni Okay. Lepas maksud saya selepas kumpulan ni bentang, kita cuba klik. Kumpulan lain pun cuba bersedia macam mana nak klik tu. Mana yang boleh? Okay? Pergi ke medium seterusnya lah kan, Doktor? Boleh. Right. Untuk medium yang seterusnya, yang ketiga, medium dari sumber YouTube yang saya jumpa ni daripada Hana Insign Channel. Hana Insign Channel ni dia banyak sign language untuk lagu lah. Dia buat bahasa isyarat dari lagu-lagu yang trend-trend sekarang lah. Macam Cinta Luar Biasa daripada siapa nyanyi tu? Siapa nyanyi dia? Yang trend sekarang tu lah, Cinta Luar Biasa tu. Video tu dapat views sebanyak 7.5k. So ramai sangat yang suka tengok channel ni sebab step dia tu kita boleh ikut lah, senang je. Lepas tu satu lagi, video dia tak bosan. Macam kalau kita dekat rumah, memang kalau dah tak ada kerja nak buat apa, so buka je video dia, kita boleh belajar lah. Macam nak tambah lagi kemahiran kita kan. Okay. Lepas tu Hana Instant Channel ni juga dia account dia aktif kan. So video dia memang setiap video dia maybe dalam sebulan akan meningkat 1.5k hingga ke 7.5k. View ke followers? View. Followers dia tak ramai pun. 397 orang je. Kalau untuk view je yang sampai mencecah ribu-ribu. Okay. Lepas tu apa lagi video dia juga dia banyak memberi kesan positif dekat pelajar-pelajar sebab macam kita orang kan kami kan baru nak belajar bahasa isyarat ni. So macam
bila kadang-kadang macam bosan lah asyik isyaratkan benda sama je, cuba nak buat lagu pula. So dengan Hana Insign ni okey je, best lah belajar dengan Hana Insign channel ni. Tu je. Dia guna BIM ke, KTBM ke? Saya tengok macam campur je. Cikgu ke dia ada cerita ke? Dia sedang belajar ke macam mana? Tak, dia tak cerita. Tapi dia cakap yang channel dia buat ni dia mula pada 18 Julai 2016. Tu je. Oh dah lama lah dah. Okay. Mungkin dia cikgu kot, nampak macam cikgu ni, bukan? Nampak macam bekas student kot. Tak tahu lah. Okay, alright, next. Okay, terima kasih Doktor. Okay, yang seterusnya. Yang ni daripada website saya jumpa. And website ni memang sangat bagus lah untuk sesiapa yang ada passion dalam nak mengajar bahasa isyarat. Okay, dia guna BIM lah, bahasa isyarat Malaysia. Sebab dia sedia sekali. So maksudnya kalau kita nak masuk dalam website dia ada enrollment fee lah. Tapi enrollment fee dia tak mahal lah, dalam RM100 je. Selama berapa lama? Berapa lama tu tak pasti. Sebab dia tak tunjuk dan saya pun tak boleh nak Saya masuk. tahu Doktor, sorry, jelas Sebab umur dia, hidup. Berapa? Dia kena Seumur bayar. hidup. Tak dengar dah ya? 100 tu untuk seumur hidup. Seumur hidup? Wow. Oh, okay. Lepas ni mungkin untuk pelajar yang pengkhususan pendengaran, boleh tengok jugalah kot. Ataupun mungkin anda tiba-tiba posting kan, ada pelajar pekak mungkin boleh nak improve bahasa isyarat, boleh try lah. Menarik? Sebab dia ada ni sertifikat juga lepas dah habis belajar apa semua. Oh, saya rasa memang ni, ini diasaskan oleh ni kot, Persatuan Orang Pekak kot. Betul. Betul lah. Okay. Dia memang diasaskan oleh Persatuan Orang Pekak. So, sesiapa yang berminat untuk belajar sign language, bolehlah pergi ke medium ini. Sebab banyak benda juga yang kita akan belajar dekat website ni. Dan belajar pun dengan orang yang memang betul-betul mahir lah. Itu saja. Next. Kemudian kita pergi kepada medium terakhir. Yang ini daripada YouTube, iaitu Cikgu Sign Language Channel. Yang Nazihah ada bentang? Nazihah dia tak boleh nak ni masuk doktor sebab line dia tak okey. Oh, okey. Jadi dia suruh saya tolong ni lah. Jadi channel ni dia diwujudkan untuk memberi tips mudah dan berkesan kepada khalayak umum, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus bahasa isyarat yang ingin mempelajari bahasa isyarat dalam masa yang singkat. Semua video dalam YouTube Cikgu Sign Language ni merangkumi pengajaran bahasa isyarat tentang negeri, lagu-lagu yang ringkas serta bahasa isyarat bagi subtopik dalam bahasa Melayu. Video dia oleh siapa? Video dia buat sendiri? Ya, dia buat sendiri. Dalam video ni ada yang kebanyakannya daripada mahasiswa-mahasiswa yang menuntut di IPG yang mengambil kursus masalah pendengaran. Jadi diorang gunakan YouTube Cikgu Sign Language ni untuk berikan informasi lah kepada khalayak umum siapa yang nak belajar bahasa isyarat tu. Jadi video dekat YouTube ni boleh dijadikan rujukan lah, rujukan umum. Sebab video dia bagi manfaat, kemudian kemahiran bahasa isyarat pun mudah diikuti dan tidak membosankan sebab tempoh untuk satu-satu video tu pun tak lama untuk kita belajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey, terima kasih. Boleh cuba klik tak? Cuba kita buka sekejap. Instagram ke? Boleh buka dekat komputer ni, pakai komputer ke? Saya pakai laptop. Cuba buka je dekat situ. Instagram dengan Facebook dengan YouTube. Buka new tab. Ataupun saya stop share, saya yang try klik. Okay, kita test sebab kita dah tahu link. Cuba kalau orang lain yang nak explore benda tu, dia nak start from scratch.
Apa tadi? Kita pergi YouTube dulu kot. Apa cikgu, apa nama dia? Cikgu Sign Language Channel. Mereka ni macam tengah belajar kot. Apa dia tengok? Oh, salah. Share computers. Kata akhirmu apa tu? Maksudnya isyarat warna. Isyarat negeri. Okey, jom kita klik satu Kita try tengok. Boleh klik ke? Boleh nampak ke video ni? Oops. Kuat sangat tak? Slowkan sikit. Sebab saya punya alamak. Wow. Dalam kereta je. Kenapa dia bubuh dalam kereta? Tak bunyi bising. Betul. Sebab luar memang bising. Masuk dalam kereta. Kalau kita interview orang pun, kita masuk dalam kereta. Memang boleh, memang bagus lah. Okay. Okay, kita try klik yang lain pula. Apa lagi? Apa lagi yang ada? Instagram. Instagram tu apa nama dia? Lebanese Sign Language. Tengok kalau kita tak ada account kita boleh buka tak? Macam ni je Lebanese Lebanese Sign Language. Ikut. Screen. Kita tengok je Hi, I want to show you 3 different kinds of wow. First, pointing to physical total excitement. So I bring up and mouth that was exciting. So there are 3 kinds of wow. First one is wow. W. Wow. 2W. 1 year, beside it go. Wow, 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 oh, wow, W, wow, 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 oh, wow, wow, wow. I want. Okay, what do you think? What do you think? Dia one of the deaf person. Okay. Kenapa dia boleh bercakap? Sebab mungkin sebab
waktu dia macam sebelum dia ada masalah pendengaran tu, dia dah pernah peroleh bahasa and pernah mendengar orang bercakap. Dia pakai alat pun. Kalau perasan belakang telinga dia. Okey, tapi tengok video dia kan. Dia nak ajar satu perkataan sahaja tapi berapa kali dia ulang benda tu. Memang itulah cara dia mengajar bahasa isyarat. You ajar wow, berapa kali dia ulang kan. Memanglah kerana perkataan wow tu ada banyak pula kebetulan kan. Banyak time. Tapi satu perkataan tu memang dia kena ulang banyak kali. Okay. Alright. Menarik. Okay, next. Kita ada, saya rasa cukup kot, 2 je. Okay, kita minta kumpulan lain. Next. Kumpulan mana? Nak present? Cepat. Kumpulan saya boleh, Doktor? Boleh? Kumpulan mana tu? Kumpulan Luqman. Tapi ada beberapa orang yang tak ada ahli kumpulan saya. Tak apalah, mana ada lah. Mana ada dapat markah. Baik, Doktor. Okay. Semua nampak ke? Belum lagi. Okay. Alamak. Okay, Assalamualaikum. Saya wakil daripada kumpulan Luqman. Siti Mariani ada dan Wan Muhammad Azli. Seterusnya adalah kumpulan kami menggunakan 5 medium pembelajaran bahasa isyarat iaitu aplikasi CodePalm, Cikgu Sign Language daripada YouTube dan luar negara iaitu Science School Learning ASL. Lepas tu yang kedua ialah Signet with Hat, itu daripada YouTube juga, sumber daripada YouTube. Dan Instagram The ASL Sign apa? Khususnya medium pertama ialah CodePalm. Okay, sekejap Saya rasa kita kena bentang dulu kot. Sebab dia kalau tak, dia akan jadi stop share, stop share, share. Kan? Betul tak? Betul. Kita habis dulu bentang. Ui. Okay. Okay, yang ni ialah CodePalm, aplikasi CodePalm. Jadi aplikasi CodePalm ni aplikasi yang merujuk kepada singkatan kepada kod tangan bahasa Melayu. Ia dibina berasas beberapa silibus kod tangan bahasa Melayu. Ciri-ciri dia teks yang jelas untuk menyampaikan maklumat. Yang kedua adalah audio seperti muzik untuk menarik perhatian pengguna. Lepas tu yang ketiga video untuk menunjukkan isyarat kod dasar. Yang keempat sifat navigasi, butang atau ikon halaman web untuk memudahkan pengguna. Okay, seterusnya ialah aplikasi Science School. Science School salah satu aplikasi pembelajaran American Sign Language secara percuma. Ciri-ciri dia menyediakan platform carian kamus untuk memudahkan pengguna. Isyarat disusun mengikut topik dan kategori, contohnya emosi dan personality, makanan, jantina dan sebagainya. Okay, yang ketiga menunjukkan isyarat yang jelas berserta latar belakang yang sesuai dan ekspresi muka. Yang keempat mempunyai butang navigasi. Yang ketiga pula medium seterusnya ialah Cikgu Sign Language channel, iaitu diasaskan oleh pelajar IPG Ilmu Khas. Ia menggunakan kod tangan bahasa Melayu. Ciri-ciri dia dia lebih tersusun, mempunyai beberapa episod bagi setiap bab atau silibus yang diajar. Contohnya episod pertama isyarat nombor 1 hingga 30. 1 sampai 30. Episod kedua isyarat huruf.
Yang nombor 2, video berserta dengan imej, suara dan teks untuk menunjukkan isyarat membantu penonton untuk lebih faham dengan jelas. Yang ketiga, durasi video yang pendek membantu penonton untuk menumpukan perhatian terhadap isyarat yang ditunjukkan. Seterusnya, saya serahkan kepada Azli. Kena buka slide tu kot. Yeah. Azli. Azli. Hilang. Okey. Okay, tak apa, teruskan je. Okey, medium seterusnya ialah Sign with Heart. Okey. Diasaskan oleh Ashley Clark Fry. Okey. Ciri-ciri dia menunjukkan isyarat untuk ASL dan ejaan jari. Yang kedua, memaparkan subtitle pada setiap video. Yang ketiga, terdapat view dari bahagian depan dan sisi untuk menunjukkan isyarat dengan jelas bagi setengah video. Yang keempat, menggunakan ekspresi muka yang jelas ketika membuat isyarat. Seterusnya, yang last, medium yang terakhir ialah DSL Design Bank. Sorry. Sumber ni daripada Instagram juga, DSL Sign Bank. Okay, dia merupakan alat kajian oleh sign linguistic dan language acquisition lab. Adalah mengumpul beberapa isyarat iaitu American Sign Language beserta dengan keterangan. Okay, ciri dia menonjol keterangan ID dan beberapa kata kunci untuk isyarat yang dipaparkan. Yang kedua ialah isyarat yang jelas beserta penerangan cara membuat isyarat di bahagian caption. Okey, yang ni perbandingan antara 5 medium. Okey, yang pertama ialah memaparkan subtitle, ekspresi muka dan isyarat yang isyarat yang jelas. Yang tu antara medium pertama sampai medium yang keempat. Medium yang kelima, sorry. Lepas tu yang kedua ialah durasi video yang pendek. Yang ketiga ialah bersifat interaktif. Yang keempat ni, medium pertama sampai medium keempat ni, isyarat ni dia susun mengikut kategori, silibus dan tema. Dan medium yang kelima ni dia menggunakan isyarat yang sama untuk beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Itu sahaja daripada. Contohnya apa tu? Menggunakan isyarat yang sama untuk beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Contohnya macam isyarat, maknanya satu isyarat untuk banyak-banyak perkataan. Okey. Okey, itu menariklah sebabnya memang itulah dia bahasa isyarat dia terhad. Jadi bahasa Melayu katalah kita ada 5 cara untuk describe seseorang. Kita akan kata dia cantik, tampan, kacak, apa lagi? Berseri, kuning langsat, contoh Lepas tu lepas tu tapi bahasa isyarat satu je, cantik. Macam tu kan? Saya rasa macam tu lah maksudnya. Dia terhad lah dia punya isyarat. Okey, bagus. Next, kumpulan seterusnya. Nak tengok ni, nak tengok dia punya Instagram ke YouTube ke? Boleh, yang mana nak buka?
Sekejap yang ni tadilah Okay, next. sign language tu. Hmm. Yang ni yang sign it with art ni. Oh, Saya buka yang 4 minggu yang lalu. ada audio tak? Kat sini macam bunyi tangan je. Bunyi tangan. Oh, bunyi tangan dia ada bunyi. Sekejap Mungkin tadi tu tak link kot. Dia macam tak ada suara. Okay, mungkin tak apa. Okay, seterusnya dekat IG. Okay, sorry. Yang tu berarti syarat. Welcome. Nampak tak? Perasan tak pause sekejap tadi? Dia sebut welcome. Okay. Lepas tu pause dekat yang greetings tu. Play. Lepas tu, oh tak boleh pause. Boleh. Okay ni nampak tak? Dia buat satu sign tapi untuk banyak perkataan. Greetings, apa lagi tadi? Welcome, ada banyak. Welcome. Jadi welcome tadi welcome. Welcome A dengan welcome B ada banyak cara. Welcome apa tu? Welcome B. Yang tadi tu welcome W. Apa tu welcome W, welcome B? Tak tahu. Dia ada keterangan ni. B ni menunjukkan kepada handshake yang digunakan dalam petunjuk apa ni? Design to Ini spesifik ni untuk American Sign Language lah kan. Alright, okay. Bagus. Terima kasih. Boleh kita move on? Kumpulan seterusnya. Kumpulan saya. Okay. Sebutkan nama ahli. Muhammad Syakir Iman, Muhammad Iqmal bin Ismail, Akmal Alauddin, Nurul Hidayah, Nur Afiza Emisha, Nur Aziza Balkis. Okay. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, medium pengajaran yang saya pilih ialah melalui Instagram yang bernama Suhana Fazil. Dia menggunakan tiga kod bahasa isyarat iaitu BIM, KTBM dan SEE. Tetapi memandangkan Instagramnya hanya melimit dia privacy, hanya orang yang tertentu sahaja boleh tengok. Iaitu saya tanya dia sendiri lebih kurang dalam 300 orang yang lihat. Dan dia mengajar melalui story bukan melalui feed. Oh, next. Dia private Tapi macam mana awak dapat tengok? Awak follow lah. Saya follow dia sebab dia sebenarnya pelajar UKM. Oh, okay. Okay. Bentuk pengajaran yang dia gunakan, pertama dia mengajar melalui Insta Story. Yang kedua ialah mengisyaratkan ayat daripada soalan audiens. Kan kita tahu Instagram mempunyai filter-filter seperti Q&A kan. Jadi dia tanya kepada audiens, apa isyarat yang korang nak untuk saya isyaratkan? Contoh, saya sayang awak. Jadi dia akan terangkan dari satu persatu. Dia nampakkan dari gambar bawah tu, saya sayang awak. Dia isyaratkan satu-satu. Itu melalui Q&A. Okey, itu dari yang ketiga ialah melalui kuis. Melalui kuis pula dia akan menyediakan soalan dan dia minta audiens untuk teka apa soalan tu. Kan IG kita boleh tahu bentuk jawapan itu betul ataupun tidak. Kan? Okey. Next.
Bagi saya media pengajaran yang dibawa oleh Kak Suhana ni menarik sebab satu ialah komunikasi dua hala. Sebab kita bercakap, kita tanya audiens pun tanya kepada Kak Suhana. Lepas tu kedua ialah medium pengajaran yang pelbagai sebab tadilah Q&A, kuis dan dia bukannya hanya mengajar tapi dia menanya orang pun dia minta tolong orang jawab apa yang dia ni. Lepas tu yang ketiga sebab Instagram ni lebih dekat dengan masyarakat sebab semua orang ada IG masing-masing kan, dekat terutamanya golongan muda. Okay, next. Okey, seterusnya melalui medium YouTube. Ini merupakan seorang graduan daripada Universiti Sains Malaysia dalam bidang pendidikan khas memejakan masalah pendengaran. Sekarang ni beliau merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Selangor. Dia menggunakan dua bahasa iaitu KTBM dan BIM. YouTube dia nama Ika Anwar. Okey, bentuk-bentuk pengajaran yang digunakan semua berdasarkan lagu dan ada juga ucapan-ucapan pada hari-hari tertentu. Contohnya pada hari raya dan hari guru. Tapi kebanyakannya semua berdasarkan lagu. Dia buat dua video, satu video lagu full dan satu lagi tutorial isyarat video tu. Tutorial isyarat lagu tu. Dia buat dua video. Mula-mula dia buat tutorial isyarat dahulu untuk lagu tu, baru dia buat video satu lagi, video full. Seterusnya ada juga terdapat dia buat isyarat surah Al-Fatihah dalam dia punya YouTube. Dan dia gunakan pelbagai cara untuk mengkreatifkan lagi video tu. Contohnya dia berduet dengan rakan dia dalam satu lagu Januari. Kawan dia tu main ukulele dan dia isyaratkan lagu tu. Okey, seterusnya kesan kepada penggunaan medium ini terhadap pengajaran bahasa isyarat. Saya rasa pelajar akan mudah memahami isyarat berdasarkan lagu sebab semua orang akan dapat tangkap apabila berdasarkan muzik. Apabila ada muzik, orang akan dapat tangkap. Yang kedua, dia buat dua video, iaitu dia buat video tutorial dahulu sebelum video isyarat full. Dan yang ketiga, pelajar boleh akses kat mana-mana YouTube ni asalkan ada internet je. Okey, seterusnya adalah blog, melalui blog. Blog ni boleh didapatkan di internet iaitu coretan Mizi. Blog yang ditulis oleh pensyarah UKM sendiri iaitu Encik Mizi. Jenis bahasa isyarat yang digunakan adalah kod tangan bahasa Malaysia. Bilangan yang boleh melihat perkongsian tidak terhad dan boleh diakses secara percuma. Okey, bentuk pengajaran yang digunakan adalah mengaitkan peristiwa ataupun cerita yang sering berlaku. Dalam coretan Encik Mizi ni, Encik Mizi ada petik satu petikan yang mana pelajar sering menggunakan ayat-ayat tersebut. Maknanya contoh yang dalam coretan Mizi blog coretan Mizi ni, dia ada sebutkan perkataan yang songsang, perkataan yang akan diterima oleh murid ataupun pelajar berkeperluan khas, masalah pekak, dia akan translate satu persatu. Dan perkataan tu akan jadi songsang dan tidak kena pada maksud yang ingin disampaikan tu. Okay. Dan yang kedua adalah membanding beza antara kelebihan BIM dan KTBM. Di sini dalam coretan Mizi, blog coretan Mizi ni ada menyebut lebih baik digunakan KTBM untuk pelajar di sekolah, yang mana lebih memberi kefahaman kepada murid tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan pendedahan yang lebih terhadap
kepentingan KTBM. Okey. Next adalah pandangan saya mengenai pengajaran tersebut adalah mudah diakses kerana percuma. Blog ini boleh didapati oleh pelajar ataupun guru secara percuma jika ada internet lah. Yang kedua adalah menarik kerana dikaitkan dengan cerita. Dalam blog ni, dalam blog ini coretan Mizi dia telah kaitkan dengan cerita. First dia sekali ya. Dan yang ketiga adalah lebih relevan untuk digunakan sebagai rujukan ataupun bahan di dalam penulisan. Maknanya dalam pelajar-pelajar universiti, contohnya lah kalau ingin membuat penulisan ke apa, boleh rujuk blog ini. Terima kasih. Okay. Lagi? Seterusnya adalah cikgu sign language ni macam yang kawan-kawan kita cakap tadi. Cuma cikgu sign language channel ni banyak guna medium lain juga. Contohnya saya jumpa cikgu sign language channel ni melalui aplikasi Twitter. Sebab mereka akan share juga video tu dekat tempat-tempat lain. So macam dia macam senang untuk reach bigger audience lah, macam ramai lagi boleh tengok. Lagi satu, saya rasa cikgu sign language channel ni macam boleh semua orang boleh tengok sebab dia guna Twitter. Saya rasa Instagram pun ada juga mereka kongsi. Mereka lebih menggunakan bahasa isyarat Malaysia, tapi ada juga yang mereka guna KTBM. Saya ada DM one of them lah, nama dia Husaini. Dia cakap kenapa mereka pilih untuk menggunakan bahasa isyarat Malaysia lebih, sebab dia macam senang lagi untuk berkomunikasi secara seharian lah instead of KTBM. Lepas tu next, kenapa saya rasa macam cara pengajaran diorang ni menarik sebab mereka ada mengisyaratkan lagu. Lepas tu ada juga perkataan-perkataan isyarat-isyarat asas, contohnya nama negeri, warna. Mereka dalam channel tu juga mereka ada kongsi tentang contohnya macam pengajaran pengajaran mereka kepada kanak-kanak ada masalah pendengaran. Ada banyak juga pasal pendidikan khas mereka cerita. So saya rasa macam channel tu juga boleh bantu orang untuk faham tentang bahasa isyarat pendidikan khas lah. Tak semata-mata untuk bahasa isyarat je. Lagi itu je lah. Okay, yang seterusnya adalah Telegram. Telegram ni adalah kelas bahasa isyarat. Dia punya member sekarang ni adalah 1,640. Lepas tu kita tahu kalau Telegram macam boleh ramai orang reach. Lepas tu dia guna bahasa isyarat dalam ni adalah bahasa isyarat BIM dan KTBM. Okay, seterusnya. Okay, dalam ni dia guna ni. Telegram ni macam dia share semua, maksudnya macam kalau orang tanya macam dalam tu kan boleh communicate kan. So diorang akan tanya macam nak belajar bahasa isyarat huruf ke warna ke, dia punya admin akan bagi satu admin dia akan share video. Lepas tu orang lain pun macam setengah orang lain pun akan share video juga dalam tu macam mana diorang buat bahasa isyarat. Macam tu saya tengok yang dia buat ucapan selamat hari raya, macam-macam lah diorang macam share macam mana nak buat ucapan bahasa. Macam contohnya satu lagi, masih kalau orang lain tanya, diorang akan share juga laman YouTube ke, macam Instagram ke, semua ada kat situ. Maksud kita boleh tengok je, macam kalau nak cari medium-medium lain, kita boleh buka Telegram ni untuk dapatkan medium lain. Macam cikgu sign language pun ada dalam Telegram tu diorang sharekan. Lepas tu bahasa isyarat yang mudah-mudah dalam laman YouTube pun diorang ada sharekan dalam Telegram. Maksudnya macam mudah lah untuk tengok semua dalam tu, kita boleh reach dia punya medium-medium lain. Macam tu. Okay, saya akan cover Part Amal. Okay, Part Amal ialah bahasa isyarat daripada Indonesia, iaitu sistem isyarat bahasa Indonesia. Saya nampak yang melalui video-video yang ni, dia menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia lebih kurang kalau Malaysia KTBM. Sebab imbuhan awalan akhiran. Dan dalam video channel tersebut,
kebanyakan dia hanya cover lagu-lagu yang dekat dengan belia sekarang, sebab kita tahu kan lagu Indonesia ni banyak yang popular, jadi itulah cara untuk dia mengajar mengajar orang bahasa isyarat tapi dari bahasa Indonesia. Okey, bilangan view tidak ramai iaitu 400 hingga 1000 orang. Konten persembahan nyanyian lagu perlahan dinyanyikan semula dalam bahasa isyarat Indonesia. Apa yang saya suka dengan YouTube Vega Fitriani, konten yang dikemukakan berkenaan muzik, lagu bertempo perlahan dinyanyikan semula dengan bahasa isyarat. Dengan saya cakap lagi, dengan dekat jiwa dengan remaja, semua cover berkenaan dengan nyanyian lagu. Itu je. Dari kumpulan kami. Ada nak share ke sikit? Mana salah satu atau dua? Saya lah doktor. Boleh. Okey, sekejap mah. Boleh kan ya? Mana ni? Nak tekan mana share screen? Bawah. Bawah? Tekan? Ada tak share screen? Dia dekat security participants chat share screen. Mungkin kena tap pada ni dulu. Tap pada screen. Ada tak? Gerakkan cursor. Dia ada tak anak panah ke atas? Anak panah ke atas. Okey. Bukan ni. Alright, sorry. Bukan. Yang ini kan, yang Q&A tu. Ada salah lain. Lain tak okey. Kenapa dia tak ni Saya tekan. Okey. Audiens akan tanya soalan. Dia guna 3, BIM, KTBM dan SEE. Tapi dia bergantung pada soalan audiens. Kalau soalan tu lebih kepada macam biasa, dia guna BIM. Kalau soalan tu lebih kepada macam ayat bahasa Melayu full, dia akan guna KTBM. Okey. Menarik. Yang saya lagi minat yang ni, yang kuis ni. Dia dah buat highlight. Baru saya faham. Tapi mungkin sebab ni hanya boleh nampak yang 20 yang dulu, sebab ni dah 10 minggu yang lalu. Jadi kita macam mana nak tutup ni? Okey. Dah. Okey, well done. Next, kumpulan seterusnya. Ya, saya. Sekejap saya nak komen sikit pasal Telegram tadi. Saya rasa Telegram tu adalah satu medium yang bagus lah. Mungkin generasi awak ni belum lagi suka tahu Telegram. Tapi kalau anda memerlukan satu community, Telegram adalah satu platform yang baik. Sebab dia macam very accessible, dia ada dekat phone je. Dia macam WhatsApp, kan? Kalau YouTube, you tak dapat, dia macam bukan macam boleh bersembang, kan? Kalau YouTube, apa lagi? Instagram conversation you dengan orang, kan? Ataupun kalau you tak follow, you tak dapat lah. Lepas tu kalau YouTube, apa lagi ada? Tadi YouTube, Instagram, Twitter pun macam tu. Tapi gunakan pelbagai lah. Maknanya Telegram ni adalah satu online community lah. Maknanya anda ni bersama-sama nak belajar. Tapi because you have like thousands of users,
bayangkan je lah berapa ribu mesej sehari you terima kan. Itu je lah kelemahan dia. Sebab terlalu banyak mesej pun kadang-kadang macam boring lah. Cuma kalau tiba-tiba anda rasa macam macam tak sure apa isyarat yang betul, cuba tanyakan dalam tu, tapi macam berhemah lah tanya kan, kita nak belajar ke apa benda ke. Janganlah bila join community macam ni kita buat statement kontroversi ke, nanti dia akan merosakkan platform tu. Okay? Okay, seterusnya, kumpulan seterusnya. Kumpulan 2. Okay. Apa yang A? Ahlinya? Maisara, Anis Husna, Aida Ashikin, Amalia pula, apa tu? Malia. Nabila Kamalia. Nabila Kamalia. Seorang lagi Nurul. Ni Suryati. Su. Okay. Teruskan. Okey, ni antara medium belajar bahasa isyarat yang kami jumpa. Yang pertama YouTube, ada website, Twitter dengan application. Next. Belakang, bukan first slide tu KTBM Undur balik ke belakang balik slide tu. Mai, yang KTBM tu dekat bawah aplikasi. Ya ke? Kenapa dekat sini first? Okay, first YouTube Okay, yang YouTube ni dia punya nama Elma Production tau. Cuma saya ada view dia punya video. Account ni dah lama tak aktif. Dia bermula start 7 tahun yang lepas. Kalau kita buka dia punya video, mostly memang pakai Malaysian Sign Language, bukan KTBM sebab sign berbeza. Macam kalau sakit kan kita punya sign KTBM macam ni. Tapi kalau yang BIM sakit dia buat macam ni. Jadi saya tahu kat sini dia Macam ni tu macam mana? Saya tak nampak isyaratnya. Nampak tak? Macam gini ya. Kalau yang BIM sakit tu dia buat macam ni. Sakit perut. Macam gitu. So berbeza. Kalau kat YouTube ni memang mostly orang boleh access sebab dia free. Tapi akaun ni dah lama tak aktif. Mungkin kalau andailah dia nak kembali aktif dekat YouTube ni, saya rasa mungkin dia patut tukar dia punya background sebab background dia macam agak terang. Bukan terang, dia macam nanti tak clear lah isyarat yang nak ditunjukkan tu. Nanti boleh try tengok Elma Production dekat YouTube. Okay, next. Okay, Aida. Okay, yang kedua adalah melalui website. Website ni kami jumpa melalui Weebly. Weebly ni dia macam blog lah. Dia merupakan sebuah laman web yang memaparkan maklumat berkenaan program sign language. Boleh tak? Next slide. Next lagi. Dia macam ni. Dalam blog tu dia ada tunjuk gambar-gambar dia. Tapi macam kita nak akses dia punya blog dia ni percuma je. Jadi semua orang pun boleh masuk dan boleh tengok lah apa yang ada dalam blog ni. Seterusnya. Next.
tak kot? Yang ni daripada Twitter. Twitter ni pun sama juga yang daripada Weebly tadi. Dia benda yang sama tapi cara yang berbeza. Contohnya macam kalau dekat Twitter ni kan kita boleh komen, kita boleh interaksi dengan dia. Jadi kalau macam dekat blog tu kita hanya membaca saja. Tapi dekat Twitter ni kita boleh macam komunikasi lah dengan dia. Next, yang aplikasi tu. Mai. Okay, yang aplikasi ni macam yang grup Pak An tadi dia ada bagi tahu tentang aplikasi ni. Aplikasi ni dia agak berat sebenarnya. Jadi siapa yang ada kapasiti besar dekat dalam telefon untuk muatkan GIF dekat dalam phone tu tak ada masalah untuk download Codebump ni. Cuma kiranya accessibility dia tu memang kena bergantung kepada line internet dengan kuota yang ada dekat dalam telefon untuk muatkan Codebump. Yes. Storage. Jadi pada saya yang ni dia mungkin kurang mesra untuk orang yang telefon dia tak banyak storage ataupun yang jenis selalu hang, sebab kandungan dalam dia punya aplikasi ni agak berat sebab dia ada banyak video kan. Satu bahagian tu macam kata ganti nama tu ada berapa banyak, jadi banyaklah video yang dia muatkan dengan grafik sekali. Jadi dia memang akan makan ruang. Tapi memang menarik lah dia dari segi editing, dari segi penggunaan warna dan sebagainya memang cantik. Cuma memang akan ada berat sikit lah untuk telefon. Itu saya punya pandangan. Okay, saya nak masuk kejap. Okay, medium yang kelima tak ada dalam slide tapi saya cuma nak cakap je. Saya jumpa dekat Facebook. Dekat Facebook ni kalau kita boleh Google, kalau kita boleh search dekat atas tu, dia macam satu grup ni dia memang untuk bahasa isyarat je. Dekat dalam tu diorang ada buat video macam pasal ucapan selamat tahun baru, selamat tahun baru Cina, selamat hari raya. Tapi dalam grup tu dia ada macam-macam, bukan untuk dia tak fokuskan pada seorang je. Dia kira macam kalau ada orang buat dia akan share dalam grup tu. So dia bercampur-campur lah. Boleh buka tak grup tu? Saya pakai phone. Okay, macam tu saya yang ni. Saya yang try buka. Okay. Apa? Facebook. Apa dia? Nama dia? Nama grup tu bahasa isyarat. Sekejap. Bahasa isyarat ada banyak. Apa? Bahasa isyarat sahaja. Sekejap Bahasa Isyarat Malaysia, BIM-MFD. BIM, Bahasa Isyarat Malaysia. MFD tu Malaysian Federation of the Deaf. Persatuan Orang Pekak Malaysia. Okay, macam ni ke? Ni kot. Okay, message transfer. Ni kot. Okay, kita tengok. Betul tak? Betul. Okay, bahasa isyarat MFD. MFD ni nampak ni. Ni logo Persatuan Malaysian Federation of the Deaf. Persatuan Persekutuan, Federation Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Ia adalah sebuah NGO. Okey, menarik. Assalamualaikum, jom beli buku bahasa isyarat. Okey, jual buku. Ni dia cerita lah ni, aktiviti-aktiviti. Oh, ni maknanya post lah. Dia pun macam community jugalah. Dia macam Telegram lah, tapi dia guna melalui Facebook.
Okey, bezanya adalah bila dalam Facebook, dia handy dia lain sikit lah. Sebab dia macam apa kita panggil lah? Sebab dia boleh nampak preview kan macam ni kan, dia keluar preview ni. Kalau dalam Telegram, dia tak keluar preview. So sometimes ada orang dia prefer, ni penterjemah ni. Cegah elak. Okay. Ada orang dia selesa ada preview. Kalau macam dalam Telegram tu kan macam message je kan, kadang-kadang benda tu penting tapi sebab kita tak nampak preview tu, kita macam terlepas pandang. Lagilah kalau macam bila seorang post something, lepas tu semua orang cakap thank you, lepas tu dah hilang dah message tu. Sebab tu sometimes kalau dalam community yang besar, dalam Telegram, tak semestinya you kena reply thank you jugalah. Ataupun you PM that person personally supaya message tu tidak hilang dalam message thank you yang terlalu banyak. Itu pendapat saya lah bila kita berada dalam group yang besar. Okay. Dah, next. Kumpulan yang habis kan? Yang last. Kumpulan berapa tu? Kumpulan Arif kan? Ada lagi ke nak share kumpulan ni? Ya doktor, kumpulan saya doktor. Okay, silakan. Ya Boleh, dah boleh Boleh. Ya doktor. Nampak tak? Nampak? Tapi saya rasa awak kena klik kod tu. Cuba klik. Klik ni, slideshow. Ya Slideshow ataupun ni salah share ni. Salah share? Salah share. Tak, ini tak nampak ke? Sepatutnya you kena buka dulu, lepas tu masa share tu pilih slideshow. Ini pilih file ni. Okey, sekejap doktor. Buka dulu Buka dulu. Okey, nampak? Boleh? Okey. Kumpulan saya dah ready Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan saya Zarif Imran, saya Zafira Asmawati dengan Aina Amirah. Okay, ada tak dalam ni kumpulan Z tu apa ni? Semua orang ada Z. Untuk pengenalan, saya nak alihkan benda ni. Okey. Bahasa syarat Malaysia ialah bahasa yang tulen bagi orang pekak di Malaysia. Okey, bahasa syarat Malaysia juga merupakan bahasa ibunda dan bahasa isyarat istimewa bagi golongan pekak Malaysia. Okay, dalam Akta OKU 2008 telah dinyatakan bahawa bahasa isyarat Malaysia adalah bahasa rasmi bagi komuniti pekak di Malaysia. Berbezalah dengan KTBM. Sebab KTBM kita belajar dalam bahasa Melayu ni kan. Jadi DIM kita menggunakan secara untuk bahasa perbualan seharian antara orang pekak. Kebiasaannya orang pekak akan menggunakan bahasa isyarat Malaysia lah berbanding kod tangan bahasa Melayu. Okay, kita pergi tengok kepada medium yang pertama iaitu YouTube. Okay, silakan. Asmawati Tak, bukan. Saya Zafira. Saya. Tak dengar? Dengar tak? Dengar. Okay. Next slide.
Saya tak dengar lah. Dengar tak? Hello? Dengar. Dengar. Next slide Arif. Arif yang tak dengar. Line dia tak bagus. Cuba Zafira tulis dekat komen. Wait. Kenapa Arif tak dengar ke? Guna bahasa isyarat lah dengan Arif. Arif, ni. Belum. Salah. Arif sebelum lagi. Jap. Tak dengar tadi. Kenapa tak dengar? YouTube Arif. Pergi dekat YouTube kot slow. Okey. Okey, pertama kita pergi kepada platform YouTube. YouTube ni nama dia MB Channel. Dia ada kelebihan dalam MB Channel ni, iaitu YouTube channel ni yang menggunakan jenis bahasa isyarat yang ramai diketahui dan dipelajari oleh golongan cacat pendengaran. Macam BIM lah, biasa orang pekak guna kan, berbanding dengan jenis bahasa isyarat lain yang ada dekat Malaysia ni. Yang kedua, MB Channel ni dia sesuai untuk golongan yang baru hendak mempelajari bahasa isyarat. Kenapa sesuai? Sebabnya dalam MB Channel ni dia banyak menggunakan bahasa isyarat dalam perkataan-perkataan yang asas, yang biasa kita guna dalam kehidupan seharian kita. Macam angka, hari, gelaran ahli keluarga, dalam MB Channel ni lah. Yang ketiga, YouTube channel ni dia memperkenalkan perkataan baru dalam bahasa isyarat. Maksudnya macam dia ada banyak cerita tentang COVID-19. COVID-19 kan perkataan baru yang sebelum ni tak ada. So kita tahulah macam mana COVID-19 tu dalam bahasa isyarat. Okay, yang keempat, medium yang membolehkan orang mempelajari dan dilihat secara berulang kali tanpa had. Sebab YouTube kan dia dan kita boleh buka banyak kali untuk kita ulang-ulang. Seterusnya banyak mengaplikasikan bahasa isyarat dalam bentuk ucapan dan doa. Macam dalam YouTube ni dia banyak ucapan salam, doa dalam lafaz niat, untuk puasa, macam tu lah. Dengar tak? Dengar? Okay. Dengar. Itu je untuk YouTube. Okay, next. Next Arif. Okay, tak apalah saya cover part Mira. Mira jumpa platform Facebook. Kelebihan dalam platform ni, kita boleh berkomunikasi bersama rakan. Maksudnya kita baru nak belajar, boleh berkomunikasi dalam rakan yang ada dalam Facebook tu. Okay, seterusnya tidak terhad penggunaan. Okay, biasalah Facebook, kita boleh buka banyak kali, boleh tengok banyak kali, boleh tengok ulang-ulang. Ketiga, terdapat gambar yang menarik. Sebab Facebook kita boleh share banyak-banyak.
So senanglah orang nak tengok. Facebook ni juga boleh ajukan soalan terus pada admin. Admin akan tanyakan soalan dan siapa yang nak belajar ataupun nak tahu kataan yang tak tahu, dia akan tanya ke admin lah dalam Facebook ni. Lepas tu Facebook ni juga ditujukan khas kepada orang pekak. Itu je untuk Facebook. Next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk medium aplikasi, saya saya dapati BIM, aplikasi BIM. Aplikasi ini didapati di App Store dan Google Play secara percuma. Okay, Arif, next. Next, Arif. Okay. Apa yang best aplikasi BIM ni? Mula dia menyediakan media interaktif seperti gambar dan video. Lepas tu dia mempunyai 500 kosakata BIM dalam 60 kategori asas. Contohnya macam kata kerja, dia punya perkataan tu, setiap perkataan tu mengikut kelompok. Contoh macam kata kerja, lepas tu kata tanya, semua tu lah. Lepas tu apa yang menarik lagi adalah pencarian perkataan tu dia lebih mudah dan cepat. Contohnya kita type je apa yang kita nak cari, lepas tu nanti dia akan keluar visual kat situ. Kemudian visual yang jelas dan mudah untuk difahami. Macam kita tahu kalau kita guna aplikasi tu, apa yang penting adalah gambar untuk kita belajar. Gambar dia jelas dan kita senang untuk kita faham perkataan tu. Terakhir adalah kita dapat menanda perkataan yang kerap digunakan dalam wishlist. Contohnya kalau kita dah tanda perkataan tu, kita tak payahlah nak cari-cari lagi. Itu yang best aplikasi ni. Next ke? Itu saja aplikasi. Next. Okay, giliran Asmawati. Next. Okay, Assalamualaikum. Doktor dengar tak? Dengar. Okay, sekarang saya nak jelaskan tentang kelebihan Instagram. Yang pertama, mesra pengguna. Kenapa dia mesra pengguna? Sebab Instagram ni boleh diakses pelbagai peringkat umur dan mudah digunakan. Lagipun kalau kita tengok sekarang Instagram ni menjadi tumpuan orang ramai, tambah-tambah golongan muda lah. Sebab Instagram ni kalau kita tengok pun Insta famous pun berasal daripada golongan-golongan muda. Jadi Instagram ni dijadikan sebagai medium untuk medium yang berkesan lah untuk menyampaikan bahasa isyarat, sebab dia ada IG live yang membolehkan kita ni bersemuka dengan orang-orang ramai, dan IG live pula boleh disertai lebih pada satu orang, dan segala soalan tu pun boleh direct bersemuka dengan orang yang buat live tu lah. Yang ketiga lah hashtag. Hashtag ni untuk memudahkan kita mencari apa yang kita nak. Contohnya bahasa isyarat. Kita nak belajar bahasa isyarat, kita just type je kat situ bahasa isyarat Malaysia, nanti dia akan muncul lah paparan-paparan yang akaun yang mempunyai bahasa isyarat, mengajar bahasa isyarat. Yang keempat pula, gambar dan poster menarik. Sebab dia gambar dan poster pun dia ada caption yang lebih detail lah. Yang saya jumpa Instagram yang akaun bahasa isyarat Malaysia. Arif ada tak gambar? Share gambar
Sekejap. Saya rasa share dulu, habiskan dulu. Lepas tu baru share. Sebab nanti kalau tak kena stop share, stop share kan. Dia lagi Yung, last kali. Yang saya jumpa akaun IG tu yang Malaysian Sign Language yang di mana dia mempunyai follower sebanyak 3,131 dan FB dia punya akaun tu diselenggara oleh Muhammad Armi Rusli dan beberapa jurubahasa yang sudah mahir macam Encik Syarmizi, Tan Libiti jurubahasa RTM tu kan. Lepas tu Madam Kak Nisa. Dalam tu dia ada kongsilah pelbagai video di mana setiap video tu dah ada subtitle dan mereka pun ada menyediakan grup ataupun kelas percuma bagi sesiapa yang berminat nak join kelas bahasa isyarat. Dan beberapa lagi yang mereka pernah buat ialah cover lagu lah untuk mempelbagaikan pembelajaran. Bahan tentang diskusi ataupun glosari yang akan dilakukan. Saya yang start ke? Dia yang start? Dia yang start. Okey. Tak apa, kawan-kawan boleh sambung. Dah habiskan tadi penerangan dia. Siapa dia? Next je. Next Doktor? Next. Please. Ya. Okey, mana ni Okey, untuk ni untuk medium yang terakhir adalah Telegram. Yang akan dibentangkan oleh saya lah. Jadi untuk Telegram ni dekat situ kita boleh nampak link dia lah. Kelas bahasa isyarat. Okey. Antara apa yang menarik tentang Telegram ni sebenarnya kan? Okey. Yang pertama adalah segala bahan tersimpan dalam cloud. Okey, segala bahan yang dikongsikan akan tersimpan dalam cloud, tidak kira sama ada audio, gambar, video, dokumen. Okey, bahan ini tidak mengganggu storage telefon. Maknanya hantarlah berapa banyak pun video kan kalau kita nak tengok dekat Telegram ni. Maknanya kita tak perlu download untuk simpan di dalam telefon pun. Sebab dia akan ada di dalam Telegram. Terusnya kita tengok nombor 2, perbualan, berkumpulan dan perkongsian. Okey, boleh membentuk perbualan berkumpulan yang besar, okey, sehingga kan dalam grup ni satu Malaysia sahaja dah sampai 1640 ahli dalam Telegram ni. Kelas bahasa isyarat ni pun ada 2-3 orang jugalah yang join kan. Hidayah join, Lokman. Okey, sumber pengajaran yang pelbagai. Okey, terdapat pelbagai perkongsian pengajaran bahasa isyarat dari pelbagai latar belakang ahli di dalam channel Telegram ni. Okey, maknanya kita dapat belajar KTBM, dapat belajar bahasa isyarat dalam Jawi kan, daripada budak-budak daripada USIM, semua ada dekat dalam tu. Okay, jadi tengoklah mana yang kita rasa menarik untuk kita belajar. Bolehlah kita belajar dalam Telegram ni. Seterusnya, saiz dokumen yang besar. Okay? Saiz dokumen yang boleh diperolehi dan dikongsikan tiada limit sehingga tahap maksima 1 GB. Hantarlah berapa besar pun kan dalam Telegram ni, maknanya kita bolehlah untuk ni kita tengok video tu berbanding dengan WhatsApp kan. Okey, seterusnya tiada iklan atau bayaran yang dikenakan. Apps ni adalah percuma, siapa pun boleh pakai. Lepas tu masa untuk kita scroll kita belajar pun tak ada pun apa-apa iklan yang keluar. Berbanding dengan YouTube lah, YouTube kadang-kadang ada keluar iklan kan. Okey, yang terakhir sekali adalah mudah untuk mengesan isi pembelajaran terdahulu. Okey, kita boleh mengesan melalui chat history saja dengan memaksimalkan penggunaan hashtag supaya lebih tersusun. Contohnya seorang dia letak hashtag bahasa isyarat Jawi, hashtag bahasa isyarat Malaysia, hashtag
kod tangan bahasa Melayu. Kita cari hashtag je nanti kita dah jumpa dalam tu. Okey, untuk kelemahan pula, saya masukkan kelemahan mengenai Telegram ni. Okey, kita susah untuk membuat naik gambar di setengah peranti. Maknanya sebab terlalu besar kan, kita kadang-kadang mengambil masa yang lama untuk menghantar video. Contoh samalah macam kita dalam hantar tugasan kita kan. Lama juga nak ambil masa. Okey, seterusnya pembelajaran bahasa isyarat yang bercampur aduk, contohnya antara BIM dan KTBDM dan juga bahasa isyarat Jawi. Okey. Untuk sesiapa yang masih baru mengenal untuk berjinak-jinak dengan bahasa isyarat, mungkin terdapat kekeliruan lah antara KTBM, BIM sekiranya tidak diperjelaskan. Okey. Seterusnya kelemahan dia sukar untuk membuat perbincangan yang terperinci mengenai sesuatu topik kerana bilangan ahli yang terlalu ramai iaitu seramai 1640 ahli. Kalau kita nak tanya apa-apa kan, mungkin admin pun susah nak respon tahu apa benda yang kita tanya sebab terlalu ramai sangat. Okay. Jadi Aina ada tak Aina? Aina tadi line dia problem tu. Okey, tak apa. Okey. Kesimpulannya, secara keseluruhannya apa yang dapat kita lihatlah dengan melaksanakan pembelajaran ayam. Secara keseluruhannya, apa yang kita dapat kita lihat dengan melaksanakan pembelajaran bahasa isyarat atas talian memberikan kesan yang baik dan juga yang buruk. Okey, kesan yang baik lah yang boleh kita diambil ialah lebih mudah untuk disenggarakan oleh pengguna. Apa itu disenggara? Dibelek-belek tu, apa dimain lah, disenggara, diguna. Diselenggara ke? Selenggara. Diselenggara. Tapi selenggara tu dia bukan belek-belek lah. Maksudnya di-handle lah. Digunakan sudahlah. Okay, sorry Dr. Nasir, betul kan? Okay. Seterusnya, elemen multimedia yang digunakan dapat disampaikan daripada penghantar kepada penerima. Okay, kita dapat belajar macam-macam lah, contoh dalam apps kan. Kita dapat tengok gaya tangan, semua elemen multimedia dia yang menarik untuk kita belajar. Okay. Selain itu, waktu mempelajari bahasa isyarat ini juga fleksibel kerana mempelajari bahasa isyarat secara atas waktu fleksibel lah sekiranya kita belajar bahasa isyarat atas talian. Maknanya kita tak perlu pun macam contoh nak pergi kelas-kelas tertentu untuk kita mempelajari bahasa isyarat. Mungkin kita boleh tengok saja dalam talian kan untuk mempelajari bahasa isyarat ni pada bila-bila masa. Atas katil pun boleh, masa nak tidur pun boleh juga. Okay. Keburukannya pula masalah yang paling penting adalah mengenai masalah internet lah, jaringan internet untuk diakses untuk mempelajari bahasa isyarat ni. Seterusnya, tahap kefahaman seseorang untuk mempelajari bahasa isyarat atas talian ni juga berbeza-beza dan terdapat kekeliruan untuk membuat isyarat tangan. Dan berkemungkinan isyarat tangan yang dibuat salah. Macam kita semua jugalah. Belajar kadang-kadang salah juga isyarat tangan yang buat je. Belajar atas talian banyak cabaran je lah. Banyak, saya cakap tahap kefahaman berbeza-beza lah untuk seseorang tu. Okay. Terima kasih. Itu gambar apa tu? Tangan-tangan tu gambar apa? Tangan-tangan ni siapa punya cari template ni? Tangan-tangan ni untuk template BIM, doktor. Ni satu. Ni belas. Ni apa ni? Oh, tak ada apalah. Macam saja je lah. Saja. Bertemakan bahasa isyarat kan? So kita orang letaklah tema presentation macam tu. Tapi kan kalau lukisan, susah kan nak faham? Susah Saya sikit. rasa Susah. Bergantung. Sebab macam ni, saya tengah dalam proses lah nak membina bahan menggunakan ilustrasi macam ni, animation. Maksudnya lukis tangan instead of video ataupun gambar sebab benda-benda ni berat. Jadi saya nak lukis kan ikut lukisan tu, kemudian kita animasikan tapi macam tak jelas lah kan sebenarnya.
Kalau ada macam error ke, menunjukkan dia berpusing ke macam tu mungkin senang doktor. Ke doktor buat video memang dia dah bergerak? Ke macam mana? Ke sekadar lukisan saja? Dia akan video tapi sebab lukisan tu susah kita nak dapat yang tepat. Macam ni kan? Macam ni kita nampak jari kita ni. Lepas tu dia jelas kan garis-garis semua ni. Contohnya ataupun M. Bila kita lukis macam tadi ada M tu kan, dia tak jelas tau M dengan N. Kan dia macam, yang ni kalau 3D kita nampak tapi M dia macam kalau lukisan lah you akan struggle nak tengok. Itu pendapat saya lah, tak apa nanti kita tengok macam mana. Saya tengah usahakan lagi. Alright, okay. Dah boleh stop sharing? Boleh. Tadi nak tunjuk tu tak payah. Okay, tunjuk dulu, lupa pula. Nak tunjuk macam mana? Kena stop share dulu. Lepas tu share benda yang lain. Yang tadi Yong nak tunjuk tu Asmawati. Ya. Hilang dah Asmawati. Ada. Benda tu dekat WhatsApp. Macam mana nak buka dekat WhatsApp web? Asmawati je lah share. What do you mean? Share link ke apa? Asmawati guna telefon. Saya guna telefon doktor. Tak faham. Soalannya? Boleh je share. Boleh je share. WhatsApp. Kliklah WhatsApp. Kalau yang pakai phone, kan, awak buka phone tu, share, lepas tu kliklah WhatsApp. Cuba dulu. Kita pun baru nak try kan. Boleh tak Yong? Sekejap. Tak pun saya Screen boleh buka kot. Okay. Ni dah Ni kan sekarang ni kan? Nampak tak? Kejap, internet tengah slow. Tak ada pun Arif. Tak keluar ke? Dah. Dah. Aduh, tegang pula. Oh, lag. Merah-merah. Tahu tak apa, tegang kan. Astaghfirullahaladzim. Loading Kami nak fokus yang merah-merah tu. Ni saya nak fokus yang love tu. Love merah tu. Gambar pun merah. Benda Pak kawan I driver kereta lah. Mak lah. Kenapa? Nak share ke tak payah? Mak aku lah. Ni. Cuma duk musing lagi ni. Yong mu tak boleh ke Yong? Ya, screen kau. Screen. Sekejap aku nak check WhatsApp. Masalahnya video tu hantar dekat WhatsApp. And then boleh download tak video tu? Yo, bukan video, screenshot je. Dia gambar je. Oh, gambar tunjuk je lah gambar. Tak payah tunjuk sangat terang-terang nombor telefon. Yang merah tu. Tahu tak apa yang merah tu? Gambar tu. Nampak tu. Apalah Asmawati. Daya. Jangan macam-macam Daya. Awas kau. Arif kena tukar. Ni background ni Arif. Macam mana nak tukar doktor? Lain saya fokuskan ni. Ni nampak tak? Nampak. Nampak. Ni antara IG yang saya jumpa Malaysian Sign Language kat dalam ni. Tadi ada yang dah share. Yang lain? Yang dah share jap. Mana nak tukar?
Share screen. Stop share. Sekejap. Stop share. Ni apa ni salah satu contoh video. Satu tu yang dia cover lagu, kemudian dia buat pembandingan BIM dengan KTBM, dan ada dia juga ajar agama apa ni, kandungan agama Islam macam ajar puasa, niat puasa dan sebagainya. Sekejap. Tadi nak klik yang tadi tu. Kita nak tengok 8 Tak yang boleh klik. Oh, tak Tu boleh. gambar je. Okey. Okey lah, cepat-cepat. Dah nak habis kelas dah ni. Kita dah ambil gambar belum? Alamak, lupa nak ambil gambar. Saya cari nak tukar tu lah virtual tu. Ni doktor ni lukisan. Lepas tu kat bawah tu dia ada caption detail yang menyatakan kedudukan tangan. Kalau macam tu B kan. Lepas tu ke bawah. Ni jelas lah dia punya lukisan ni. Tapi dia tak ada video kan? Yang, tapi dia tak ada video. tak ada, yang ni gambar je. Yang lain video tu ada tapi tak boleh nak ni. Okay, alright. Dah siap. Okay, kita ambil gambar dulu nak? Sebelum lupa. Boleh ke? Nak buka video ke tak ya? Tak payah buka video. Kenapa muka saya macam tu? Ya Allah. Ya betul. Naklah flow. Okey lah, saya ambil je lah mana yang ada ni. Yang jadi rumput. Yang jadi rumput pun rumput lah. 1, 2, 3. Okey. Alamak, apa yang saya buat ni? Kejap saya kena besarkan lah. Sorry. Okey, lagi sekali. Sekejap. Okey, sedia? 1, 2, 3. Ni love. Tema hari ni ialah love. Yes, love merah. Habis. Okey, terima kasih kepada semua pembentang. Kejap Komen. Alhamdulillah, terima kasih. Saya rasa perkongsian yang baik lah. Sebab memang banyak kan sebenarnya platform yang kita tak terfikir pun kita boleh belajar bahasa isyarat. Kan kita ingat kan macam kena hadir kelas, dah tak ada kelas, it's the end of the world, macam disaster lah, aku dah tak boleh lah belajar bahasa isyarat. Tapi tak, sebenarnya banyak sangat medium yang kita boleh guna untuk pastikan kita sentiasa upgrade lah kita punya skill kan. Sebab dia bahasa isyarat adalah bahasa. Jadi perlu praktis macam bahasa Inggeris kan. Kalau tak digunakan kita akan lupa. Sebab satu vocab lah penggunaan apa benda semua kan. Okey, itu satu. Dan kalau boleh kan anda join lah grup-grup ni. Nanti mungkin akan bermanfaat lah kepada kita in the future. Dalam kelas sebenarnya macam tadi, video tak dengar kan. Sepatutnya reaksi anda immediately you akan terus rasa nak berisyarat. Sebab orang tu tak dengar kan. Terus kita rasa macam nombor 1. Tukar kan. Mungkin benda tu akan mengambil masa lah. Okay. Terdapat banyak kesalahan ejaan. Antaranya lebih-lebih lagi bila perkataan tu ada 2 G kan, penggunaan, mengganggu. Dia check. Dia jadi tadi mengganggu. Salah tu. Ejaan pada saya kalau apa yang ambil pengkhususan pendengaran,
lah, saya memang sangat strict tentang ejaan kerana pelajar dia belajar melalui ejaan kita. Kalau ejaan kita salah, itulah yang dia akan belajar. Sebab dia berdasarkan visual. Sama juga bila kita buat apa-apa alat visual, video ke apa ke, itulah dia cara dia belajar. Kalau kita salah ejaan, bahayalah kepada pembelajaran pelajar. Okey. Seterusnya saya rasa perlu buang perkataan cacat dalam penggunaan seharian kita lah. Kita jangan gunakan kanak-kanak cacat penglihatan. Kita cuba tukar. Dia akan mengambil masa sebab perkataan tu dah biasa dengan kita gunakan kan. Kita gunakan bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran. Kanak-kanak pendidikan khas contohnya. Tapi kalau boleh jangan adalah perkataan cacat tu sebab ia adalah satu perkataan yang sangat sensitif kepada OKU. Ataupun kalau kita tak susah nak sebut bermasalah penglihatan, kanak-kanak OKU pendengaran. OKU lah macam mungkin lebih mudah untuk kita sebut. Okey, lagi apa lagi? Saya nak minta hantarkan, edit dulu sebarang salah ejaan dan muka depan tu ada nama semua kan, nama dengan nombor matrik. Kemudian slide yang kedua, kumpulkan link kepada link kepada platform tersebut. Jadi tak adalah saya tercari-cari apa platform ini. Kat mana nak cari, memang ada kat bawah-bawah tu tapi saya minta dikumpulkan. Kalau kata PDF pun tak ada masalah, PDF ke, Word ke, slide ke, whatever yang you nak hantar tu, tapi muka surat kedua ataupun kalau kata macam A4 paper kan besar, atas tu you buat senarai nama, bawah tu you boleh buat senarai link kepada website ataupun medium yang anda gunakan. Okey, untuk app tak apa, tak payah. Kan? App tu boleh tulis je aplikasi kod BAM contohnya, tapi mungkin ada logo lah supaya mungkin kawan-kawan yang nak search selepas ini mereka ada panduan apa yang nak dicari. Okay? Kemudian kita ada masa 10 minit lagi untuk semak tugasan-tugasan yang sebelum ni. Esei semua dah hantar Kalau ada anda dah belajar banyak, lepas tu anda tengok balik video yang anda hantar, kalau anda perasan video tu ada kesalahan dan anda nak perbaiki macam gelap ke, please hantar semula video. Sebab itu sahaja medium ataupun markah yang kita boleh berikan. Kalau video tu memang gelap, after 13 minggu kita dah belajar, masih lagi tidak diubah, saya rasa sayang lah sebab anda boleh dapat markah yang baik. Untuk video tu, kalau boleh record semula, tak ada masalah. Okay? Kita memang bagi masa lah sebab ini baru minggu ke-13, kita ada minggu ke-14 kan. So minggu depan, untuk, kan minggu lepas kita ada cakap pasal nak buat pantun tu kan. Saya rasa dah tak perlu kita buat pantun sebab tugasan pun dah banyak. Cuma lihat balik je tugasan apa yang dah buat tu. And then kalau ada soalan tak pasti ke, kita selesaikan kat situ je lah. Okay, boleh? Setuju tak? Boleh. Doktor kata nak tunjuk orang luar negara pekat boleh bercakap. Okay. Yes, thank you. Bukan nak tunjuk lah, saya nak share je lah pengalaman saya kan. Saya dulu belajar PhD di UK selama 4 tahun, setahun saya di Australia untuk master. Di luar negara ni, alat bantuan pendengaran percuma. Maknanya the moment budak tu dia kanak-kanak itu bayi, dia ada banyak isu lah. Bila dia di luar negara, kita ada newborn hearing screening. Maknanya penilaian ujian saringan pendengaran kanak-kanak baru lahir. Okay, dia panggil newborn hearing screening. Baby tu lahir-lahir, it's a policy. Lahir-lahir kita terus buat alat pendengaran, ujian pendengaran. So baby umur 2 hari kita dah tahu dia pekak.
Okey? Bila kita dah tahu dia pekak, terus bagi intervention. Maknanya kalau kata keluarga dia memilih untuk menggunakan bahasa isyarat, daripada umur baby tu dia dah ajar dah ini susu. Ataupun apa-apalah dia akan cakap, dia akan macam hai, macam tu dia akan banyak memberi visual cues ataupun dia akan memakaikan alat pendengaran. Mana-mana alat komunikasi yang bergantung kepada ibu bapa pilih. Jadi perkembangan bahasa kanak-kanak yang dapat intervensi daripada baby, dia akan sama macam kanak-kanak biasa. Masalahnya ialah bila kita tak tahu budak tu pekak. Umur 4 tahun baru kita tahu dia ni tak ada bunyi. Kan? Senyap. Tapi budak tu dah umur 4 tahun. Bayangkan umur 4 tahun, ni perkembangan bahasa saya rasa anda ada belajar dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Dia adalah sangat berkait dengan benda tu. Kalau umur 4 tahun, dia baru kita nak beri intervensi. Umur 4 tahun dia dah cakap macam-macam. Maknanya kalau umur 4 tahun kita baru nak pakaikan alat, umur 4 tahun baru. Tapi di Malaysia kebanyakannya umur 7 tahun. Masuk sekolah, baru dia belajar bahasa isyarat. Jadi jangan peliklah dia punya bahasa isyarat tu sangat lemah. Sebab dia baru nak belajar bahasa. Kan? So bezanya ialah di UK ataupun negara kaya ni, bila dia memakai alat daripada kecil, dia punya ayat penuh. Walaupun bunyi dia tu kurang tepat lah, cuma sebab dia tak dapat dengar dengan baik. Kalau dia pekak yang tahap teruk, dia cuma memakai alat, dia akan dengar bunyi yang kurang tepat lah. Tapi masih lagi struktur ayat dia tu masih betul. Tapi kalau tak ada intervention, umur 7 tahun baru nak belajar bahasa isyarat, memang dia akan ada sebab itulah jadi perkataan yang terbalik-balik tu. Kalau bezanya ialah satu ialah kerana dia ada di luar negara tu kita ada newborn hearing screening. Okey. Di Malaysia kita dah ada, tapi masih lagi belum betul-betul yang kalau tak buat kena saman. Macam tu. Okey. Kemudian kita kedua tadi saya cakap adalah kerana dia diberi intervensi bahasa seawal mungkin. Jadi bila kita tengok kebanyakan orang pekak di luar negara, dia punya sign language bagus dan bila dia tulis bagus. Kan? Ataupun ayat dia boleh difahami lah, ataupun bila dia boleh bercakap, memang ayat dia baik. Berbanding Malaysia, kita masih moving towards that lah. Maknanya di Malaysia kita dah ada lebih baik, lebih kesedaran, ibu bapa pun dah lebih educated, penting perkembangan bahasa. Dulu macam bila kanak-kanak tu tak semestinya pekak lah, maknanya autism sekalipun, dia ada masalah komunikasi, parents tak tahu macam mana nak berkomunikasi. Tapi sekarang kita dah tengok ada banyak NGO ibu bapa yang menjadi aktivis. Mereka yang tahu macam mana nak berkomunikasi dengan anak dia. Itu salah satu bentuk perkembangan bahasa lah. Sebab bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Okay? Dan banyaklah isu-isu yang ni isu yang kompleks. Again, dia bukannya melibatkan pengajaran sahaja, ia melibatkan keluarga, komitmen keluarga, sejauh mana keluarga boleh memberi komitmen untuk membantu anak. Sebab keadaan pun bukan senang lah ibu bapa nak fokus kan. Itu sedikit lah. Okay? Boleh faham? Kenapa kalau anda tengok, jangan compare lah, tak boleh compare orang pekak. Kenapa it works for American but doesn't work for Malaysia? Satu kerana polisi, satu kerana akses kepada hearing aids. Hearing aids sangat mahal, cochlear implant sangat mahal. Kita bagi bantuan tapi bukan 100%. Dan alat tu mungkin tidak secanggih, belum lagi. Macam handphone kan. Kalau you beli handphone biasa boleh pakai, tapi kualiti bunyi yang didengari mungkin kurang baik berbanding alat pendengaran yang lebih mahal lah, lebih canggih lah maknanya. Sebab alat pendengaran ni dia perlu menapis background noise. Background noise, lepas tu sejauh mana dia boleh attach kepada mikrofon yang boleh di-pass around. Okay? Contohnya macam bila dalam group discussion kan, semua orang bercakap, dia tak boleh follow siapa yang bercakap.
So mungkin kalau dia ada satu mikrofon tu boleh pass around. So alat bunyi tu akan terus masuk ke alat pendengaran dia, baru dia boleh dengar. Jadi sebab tu benda tu difficult lah. Dia banyak isu-isu lain yang tak ada kaitan pun dengan isu bahasa isyarat ataupun KTBM tu. So janganlah lepas ni bergaduh dengan orang nak gunakan, kita kena gunakan bahasa isyarat Malaysia ataupun tak, kita kena gunakan BMKT, tak. Dia adalah dua isu yang sangat berbeza dan sangat kompleks. Tidak boleh sukar untuk kita selesaikan. Tapi kita raikan kepentingan kedua-dua alat komunikasi ini. Okey, ini kelas kita yang terakhir lah. Minggu depan kita tak ada kelas sebab saya nak beri ruang kepada pelajar kalau ada yang nak tanya soalan, ada isyarat yang tak pasti, kita boleh tanyakan lah. Saya rasa tak perlu buat kelas pun kot, kan? Sebab anda pun ada banyak tugasan lain. Semaklah, please semak video yang dihantar. Dan hantarkan ni, jangan lupa hantarkan PowerPoint ni. Kita akan share dekat dalam grup tu. Alright, ada lagi soalan? Lagi 2 minit. Doktor dah tak ada apa-apa tugasan kan kursus ni? Tak ada. Tak ada dah. Tugasan kita apa? Yang pertama COVID-19. Kedua happy birthday. Hari lahir. Ketiga 5 perkara yang saya hargai dalam kehidupan. Keempat hari lahir. Dah. Keempat ujian ekspresif. Ujian ekspresif, bagus. Lepas tu kita ada 2 esei kan? Esei 1 je. 2. Esei tu anda kena pilih. Esei 1, esei 2. 2 esei. Ada 2 esei. Doktor, bukan sama ke esei? Sama tapi esei yang anda kena buat lain. Faham ke? Maksudnya dalam file esei 1 anda pilih 1, dalam file 2 pilih 1. Tapi jangan samalah. Saya ingat hari tu ada dah tulis dalam list tu kan? Kan ada yang tulis esei 1 lepas tu dia nak buat nombor berapa. Esei 2 dia nak buat nombor berapa. Make sure tak samalah. Betul tak? Itu bukan sebab tak nak apa yang apa dia Daya? Oh, bukan Prof Hanafi kata pilih salah satu je, doktor. Ya, Prof cakap pilih salah satu dan kami list tu supaya mengelak sama. Oh, ya ke? Maknanya satu je lah. Okey lah, tak apalah. Nanti baca balik. Saya pun tak ingat. Okey, lagi kumpulan list yang ni. Refleksi. Refleksi ada tak? Refleksi yang dekat online kan? You can follow. Yang tak bawa buku tu. Yang tak bawa buku. Tapi boleh tak tulis sikit? Tapi setiap hari pun dah tulis kan kedatangan tu. Tak payah kot. Mana yang tak payah doktor. Yang tak bawa buku tu je tolong. Sebabnya siapa suruh tak bawa buku? Orang lain boleh bawa buku, awak boleh pula tak bawa buku. Kan? Okay, next. Dah habis masa dah? Okay, jangan rindu saya. Belajar rajin-rajin, teruskan membantu keluarga. Terima kasih doktor. Nak tanya apa-apa boleh PM Boleh lah, takkan tak boleh pula. Okay, bye. Doktor. Doktor Farha. Yes. Doktor, kalau saya nak tanya pasal TESOL boleh ke? Tapi nanti saya PM. Asal tanya PM lah. Okay. Doktor, saya nak tanyalah. Kalau kat luar negara, doktor ada belajar American Sign Language ke? Saya tak pergi Amerika. Kalau dekat tadi doktor kata pergi buat PhD tu. Doktor UK lah. UK lah. UK. UK dia belajar bahasa isyarat apa pula?